under 23 dia main, senior team dia main, semua dia tapau. Tak pula dengar dia merongot kata letih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada fans Harimau Malaya. Saya tahu anda semua sedang berduka, sedang kecewa sekarang dengan keputusan yang kita sama-sama lihat sebentar tadi. Kita dah nyaris, hampir sangat nak ke final, tapi akhirnya kita dihukum dengan kesilapan kita. Vietnam akan mara bertemu dengan Thailand di final nanti. Okey, seperti biasa bersama dengan saya, Coach terbilang negara, Coach Azraiko akan memberikan ulasan ringkas tentang perlawanan peringkat separuh akhir tadi antara Malaysia dan Vietnam. Assalamualaikum Coach, sihat? Waalaikumsalam, sihat walafiat. Okey Coach, silakan Coach ulasan secara ringkasnya terlebih dahulu tentang overall perlawanan tadi Coach. Okey, seluruhannya apa yang saya perhatikan tadi daripada first half, kita tengok ball possession pihak Vietnam tu 60 lebih, kita 30 lebih je. And then at the same time kita tengok tu most of the time tu kita defend sajalah banyak ni, dan pas 2-3 pas tu kita hilang kawalan bola dan sebagainya. Dan second half tu kita nampak ada kemajuan sikit, improvement, budak-budak bertambah yakin rasanya. And then sudah tentunya dengan keadaan game yang panas, macam-macam berlaku dalam padang. Tapi apa sekalipun bagi saya lah pada peringkat awal apabila saya di interview media tu, KPI saya kalau kita boleh sampai ke semifinal pun dah alhamdulillah. Memandangkan kalau kita tengok pada awalnya peringkat grouping kita pun grup kita tough dengan Thailand, dengan apa semua, Laos dan sebagainya. So setakat sekarang ni apa yang menarik tadi masa extra time tu. Extra time tu kita nyari layakkan diri kita ke final lah, dengan free kick Nick Akif begitu cantik bola junam dalam depan gol Vietnam. Dan sayang sekali heading kita tu miss, iaitu betul-betul punya sitter lah. Selain pada tu, even dalam extra time tu kita nampak budak-budak kita memang berjuang habis-habisan. Game dia jadi seimbang balik dan kita dapat bermain dan sebagainya. So bagi saya sampai ke tahap ni puas hati juga dengan performance tim dan dengan apa yang ditunjuk oleh Coach Brad Maloney. Dan saya rasa kalau diberikan lebih masa, sudah tentunya pasukan ni akan maju ke satu level yang berlainan lah, dengan kemasukan pemain-pemain baru lagi dan sebagainya. Tapi kita tengoknya keseluruhannya, especially even second half plays dan main dengan keadaan begitu yakin. So arti kata kita kalah berlawan, bukan kita kalah menyerah. Itu saja lah. Itu dia. Kalau anda follow ulasan daripada Coach Azraiko sejak daripada peringkat awal, pasti anda juga maklum bahawa Coach meletakkan KPIs pada separuh akhir dan kita dah capai, dan cumanya kita maybe kita boleh cakap kurang bernasib baiklah sebab kita berhadapan dengan tuan rumah. Tapi dengan apa yang ditunjukkan tadi, macam Coach sendiri cakap, semangat juang, disiplin tu adalah positif di sebalik kekalahan ini. Tapi kalau Coach melihat dari awal, pemilihan formasi dan taktikal untuk jauh bertahan deep macam ni, adakah satu yang tepat Coach? Sudah tentunya, lagi-lagi kita main dengan tuan rumah, dan sebelum tournament ni pun rata-rata dekat sekarang ni dalam 4-5 tahun yang kebelakangan ni, kita tahu kekuatan pasukan Vietnam, kita akui juga kekuatan dia orang. So apa yang dipersembahkan oleh pasukan kita pada malam ini sudah tentunya satu persembahan yang orang kata meyakinkan. Kita draw dalam full time dengan extra time tu, anything can happen dalam game tu. Tapi seluruhannya saya rasa dari sini Coach Brad Maloney akan rasanya dia akan tengok apa perlu dilakukan untuk pasukan ni, dan rata-rata saya tengoknya pemain kita walaupun yang reserve masuk pun dapat perform ke satu tahap yang diharapkan lah. So far bagi saya boleh kata tahniah jugalah pada Coach Brad
dengan jayanya bawa pasukan ni ke level ni dan satu persembahan yang mengata meyakinkan pada malam ini. Kalau kita tengok coach ya, antara perubahan pemain yang dilakukan oleh coach Brad adalah meletakkan Azam Azmi, mengorbankan Syahir Bashar yang lebih attacking dan meletakkan Azam Azmi di bahagian tengah untuk midfield tu lebih compact. Dia sejajar dengan apa yang coach Azrai cakap sebelum ni, kita perlu adakan midfield yang compact dan nampak benda tu berhasil. Dalam 90 minit yang pertama tu memang Vietnam susah juga nak masuk. Coach bagi komen tentang perubahan itu. Betul. Kita tengok Vietnam cuba, bagi saya dia seboleh-bolehnya dia nak dapatkan gol awal dan sebagainya dengan sokongan padu dia dan sebagainya. Tapi kita tengok dia sampai ke attacking third ni banyak dia punya attacking orang kata digagalkan oleh kita punya defensive line, dan sudah tentunya dua-dua centre back bertindak begitu cemerlang, dan juga orang kata back kanan kita Quentin Cheng dan juga back kiri. Dan di midfield hari ini kita nampak lebih compact oleh kerana, dan sudah tentunya coach Brad pun dah tahu game malam ni begitu penting sekali. So kita compact. Defensively kita memang defensif, tapi based on kita punya counter attack 2-3 kali pun kita nampak ada peluang. Tapi bagi saya seluruhannya tertariklah masa extra time 120 minit tu, kan kita tengok kita mungkin pasukan Vietnam pun dia pun dah rasa letih. Kita dapat saingi dan banyak gerakan juga kita dapat attack sampai dia punya defensive line, dan mengata nasib tak menyebelahi kita lah. Chances-chances yang kita create tu tak dapat dilaksanakan. Saya nak minta pendapat coach ya, kalau kita bukan nak cari kesalahan ataupun menuding jari, tapi kita nak cari mana aspek yang kita boleh sama-sama improve. Kalaulah kecemerlangan defensif tu disambung, ada kesinambungan dengan midfield dan attacking yang boleh pegang bola lama sikit, ataupun clearance tu ada link up dengan bahagian atas, mungkin Vietnam tak adalah terlalu banyak chance untuk pegang bola. Kalau bahagian midfield tu kita boleh jalankan lebih lancar untuk salurkan bola kepada penyerang, mungkin ada perubahan sikit coach. Ya, saya setuju. Oleh kerana seluruhannya pada malam ni kita tengok kita guna lone striker Lokman seorang sebagainya, dan second half-nya apabila Lokman keluar, Hadi Fayad masuk, kita masih lagi seboleh-bolehnya bagi saya lah, masa attack tu kita boleh jelmakan satu kombinasi cara taktikal. Bola masa attack tu kita ada twin striker ke atas, ada sokongan support antara satu sama lain apabila crossing main daripada tepi lah. Tapi kita tengok pada malam ni pun oleh kerana kita banyak concentrate on kita punya defensif ni, kita pun tak dapat banyak crosses, dan Lokman pun dah buat yang terbaik. Saya rasanya seluruhannya dengan keadaan opponent yang kita jumpa tu, saya rasa puas hatilah dengan apa yang Brad Meloni come up dengan dia punya line up, dengan dia punya strategi dan sebagainya. Satu lagi faktor sebenarnya kita tahu untuk kejohanan ni dia punya jadual terlalu padat, terlalu ketat. Jadi masa untuk recovery tu sangat kurang, dan nampak jelas bila dah menjelang dah hujung-hujung 90 tu memang player kita seakan-akan dah habis perah dah penat sangat dah. Jadi dalam keadaan macam ni pemilihan ataupun keputusan pada coach pun mainkan peranan juga. Jadi untuk mengorbankan dua defense utama, Harith Haikal, Azrin Afiq dan Lokman pun terpaksa dikeluarkan, itu jadi turning point ke prestasi kita mula down sikit, tak dapat mengimbangi serangan pihak Vietnam coach? Sudah tentunya kalau kita lalui selama ni lah ikut sejarah tu, kalau kita pergi SEA Games tu, itulah tournament jenis-jenis macam ni memang begitu taxing ya, memenatkan oleh kerana main selang beberapa hari kita dah kena main lagi sebagainya. Bukan dekat kita ya, kalau kita tengok perhatikan tadi betul-betul play Vietnam pun dah 120 minit pun dia dah all out, dia pun dah hilang fokus dia 2-3 kali dengan dia punya passing dan dengan keletihan dia. Kita mampu kita buat counter attack tu, kita dapat wujudkan banyak ruang-ruang untuk kita counter dan sebagainya. So di antaranya itulah satu orang kata satu proses pelajaran juga bagi kita apabila kita main ke tournament macam SEA Games ni.
kita kena preparation kita betul-betul padu, dan kebetulan dengan orang kata Michael level ni semi-final dah. Caturan yang kita lakukan tu adalah sejajar dengan apa yang kita perlu buat untuk menang game ni. Dan kita nampak kita nyaris-nyaris. Bermaknanya perancangan Coach Brad tu in one way berjaya. Dengan dia masih ada wujudkan ruang-ruang, bukan sekat free kick Nick Akif tadi, satu bola yang kita cut in melalui flank kiri itu masuk, kita punya crosses tu tak pergi ke target. Kalau dapat hinggap bola tu memang dah game kita dah malam ni. Tapi seluruhannya okeylah, sekurang-kurangnya budak-budak kita walaupun kalah, but you can see everybody dia ada buat yang terbaik. Kita kalah dalam berjuang. Coach, rasa rugi tak sebab selain daripada free kick ni Akif tu, banyak corner yang kita dapat mudah dipatahkan. Maksud saya macam kita tak gunakan peluang set piece tu sebaiknya. Rugi tak Coach? Memang rugilah, merugikan. Ada setengah free kick tu kita ambil tu tak ke target langsung, jauh melantun ke tinggi dan sebagainya. Benda-benda ni kita kena, saya rasanya barisan analisa Coach Brad dah tentunya dia orang dah bawa balik dan kita kaji dan sebagainya, dan seluruhannya of course on the positive note, kita datang ke SEA Games pada kali ini. Dalam masa yang akan datang, saya rasa benda-benda ni kita kena betul-betul mantapkan supaya benda ni adalah ruang-ruang untuk kita kutip point, kutip goal dan sebagainya. Okey, soalan saya yang terakhir Coach. Lepas ni Camp Malaysia busy. Bawah 23 ada kejohanan Piala Asia untuk bawah 23, dan kebangsaan pula ada friendly, ada kelayakan Piala Asia juga. Cumanya ada beberapa player seperti Quentin Cheng, Lokman Hakim dan beberapa nama yang digunakan untuk kedua-dua tim, Muhairi Ajmal juga. Adakah perlu pengasingan tim ni supaya dia boleh fokus kepada setiap kejohanan Coach? Pada pendapat Coach macam mana? Bagi saya taklah jadi masalah besar sangat, oleh kerana dia punya tournament tu bukan masa yang sama dan sebagainya, dan sudah tentunya atau kalau bagi saya lah, atas keperluan skuad kebangsaan, apa yang kita lakukan dalam padang tu adalah semata-mata untuk negara kita, untuk maruah bola sepak kita. Itu bukan alasan bagi saya. Sebelum ni kita tengok banyak pemain yang berisi skuad kebangsaan tu mewakili pengalaman saya lah. Kalau di Kedah tu, masa saya bawa dulu tu, Khairi Muhaimin under 19 dia main, under 23 dia main, senior team dia main, semua dia tapau. Tak pula dengar dia merongot kata letih pun, malah lebih bersemangat, dan dia kata dia seronok oleh kerana dapat peluang beraksi. Okey Coach, boleh tak bagi satu nama kalau Coach boleh pilih sebagai pemain terbaik sepanjang kejohanan untuk pasukan kita Coach? Seluruhannya. Saya rasa untuk kali pertama Lokman main di luar negara, balik main dan beraksi untuk national team. Untuk kali ini punya SEA Games, saya nampak sekurang-kurang kita nampak taring dia. Dan walaupun apa yang dia janjikan tak lain tak bukan pingat emas, tapi dengan apa yang persembahan dia dan komitmen dia, boleh kata kepujian dah daripada saya untuk dia. Dengan cara dia ni, saya rasa he can be an asset. And then the other one memang Nick Akif. Okey Coach Azrai Kor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami daripada mula Sukan SEA sampailah perjuangan kita terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas jasa baik Coach Azrai dengan kesihatan dan rezeki. Kalau lepas ni mungkin kita sambung lagi dengan kejohanan-kejohanan seterusnya, Coach tak ada masalah? InsyaAllah tak ada masalah. Okey Coach, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami dari Harimau Malaya harap Coach sihat selalu dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Coach ya. Assalamualaikum Coach, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam.